Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa membuka pintu hati manusia. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bayan tafsil madakhil syaitan ila al-qalbi. InsyaAllah hari ini kita bincang satu perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, penjelasan berkenaan dengan pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia. Syaitan target utama dia ialah dia pergi ke hati manusia. Dia tak pergi ke tangan. Syaitan tak pergi ke hidung manusia walaupun hidung itu mancung. Dia tak pergi ke target utamanya ialah hati. Pandai syaitan ni. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dah bagi tahu bahawa dalam tubuh badan manusia ni ada satu seketul daging murah. Mana kalau baik, baiklah. Kalau jahat, jahatlah. Jadi syaitan ni dia pandai. Dia target tu. Target dia pandai, dia pergi ke tempat yang menguasai manusia, iaitulah hati. Dapat tackle hati, baik. Jadi Imam Ghazali, seorang ulama yang Allah Ta'ala beri kelebihan, dia mengkaji berdasarkan ilmu Al-Quran, hadis Nabi dan penelitian dia kepada manusia. Lalu kata Imam Ghazali, dia kata i'lam anna misal al-qalbi misal hasnin wa syaitan adu yuridu an yadkhula al-hasna fayamlikuhu wa yastawli alayhi. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawa hati adalah seumpama tembok, seumpama benteng. Syaitan pula adalah musuh yang nak masuk ke dalam benteng, nak menyeberangi dan menguasai tembok tadi. Dia buat perumpamaan dulu. Jadi kita kena jagalah tembok kita. Tapi di tembok ini ada poin-poin, ada ruang-ruang yang senang musuh nak menyeberangi. Kat mana? Lalu Imam Ghazali menyenaraikan di antara pintu-pintu yang syaitan masuk ke dalam hati manusia, yang pertama ialah ketika melalui pintu marah. Biasa kita masa marah macam mana? Antara pintu yang syaitan masuk ialah pintu marah. Bila manusia dalam keadaan marah, ini pintu senang sangat syaitan nak masuk. Sebab tu kita dilarang sangat pukul anak masa kita nak marah. Dia macam mana ustaz memang pukul dia nak marah. Masa rasa sayang dia takkan nak pergi pukul. Dibimbangi tindakan kita bertindak ketika marah. Siapa tak ada pengalaman menyesal bertindak masa marah? Orang yang pukul isteri, orang yang menceraikan, orang yang mencabar suami dia supaya cerai dia, nak marah sangat. Jumpa dalam BBM suami dia ada girlfriend lain, nak ceraikan dia. Dia nak marah sangat bertindak. Kalah bola 3-2 nak marah, pecah stadium. Bertindak dalam keadaan nak marah. Saya ada baca satu
dia buat macam perumpamaan lah, kisah. Dia kata ada seorang anak tu yang memang panas barang. Panas barang tu barang. Panas barang. Lalu mak dia cakap, belum, setiap kali nak marah ambil tukul dan paku, pergi paku kat dinding, sebatang paku. Mak dia kata sekali nak marah, pas marah tu pergi ketuk kat dinding paku. Anak dia buat lah, mak dia nasihat. Okey belum, hari pertama ada berapa batang paku? 17. Jadi dia tengok kali ni, 17 kali aku marah sangat hari ni. Tak apa, belum, buatlah. Tapi anak dia jujur. Hari yang kedua dah nampak dah tu, boleh kawal sikit masa nak marah teringat. Tapi adalah juga dalam 14 batang paku. Okey lah, ada improvement. Hari ketiga mak dia kata buat belum, sehingga belum capai target satu hari tak ada paku. Adalah 3-4 minggu kurang 7-5, ada hari naik balik 8 balik. Stres kerja jalan jam tambah balik sikit. Mak lepas dalam 3 minggu balong dia kata, mak hari ni balong berjaya menamatkan satu hari tanpa sebatang paku. Mak dia kata balong dah berjaya. Okey, ini yang mak nak. Sekarang hari kedua berjaya tanpa paku. Okey balong, kalau macam tu tanggalkan paku-paku. Hari yang tak marah langsung, satu hari tanggal, kita cover balik. Hari tak marah, tanggal, subhanallah. Sampai anak dia ni berjaya menanggalkan paku-paku ni. Mak balong dah berjaya, clear dah semua paku ni. Jaya ke balong? Cuba balong pergi tengok kesan tepat paku. Ada lagi mak, itu tak boleh nak elak. Dah kesan. Maknanya kata mak dia, banyaknya tindakan-tindakan kita ketika marah, mungkin kita dah minta maaf, mungkin orang tu dah kira okeylah boleh maaf, tapi kesan-kesan dan parut dia tak boleh nak tinggal. Mesti ada. Ya, ada orang dia bergaduh, dia dulu partner bisnes dengan saya dah kena kat dia dah bayar balik, saya maaf dah, tapi nak jadi partner kali kedua tak takut. Kesan tu dia ada lagi. Dulu kami bertunang, putus tunang dah, tak apalah, semasa ada kelemahan, nak tunang balik tak ada. Maknanya tindakan kita itu walaupun okeylah boleh dibaiki, tetapi masih meninggalkan kesan. Imam Ghazali kata, antara ruang yang syaitan masuk ke dalam hati manusia ialah ketika marah. Ni hati-hati masa marah ni. Sebab itulah diajar, bila kita marah, kita ambil wuduk. Sebab apa ambil wuduk? Syaitan dicipta dari api kan. Syaitan dicipta dari api. Lalu berwuduk ni untuk menyejukkan. Kalau tak ada api, kalau tak berwuduk, kata ulama Rasulullah, saya tak ingat ada hati Nabi ke apa. Kalau dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau dalam keadaan duduk, baru biar dekat lagi dengan bumi itu. Tengok hati Nabi ke ulama saya. Wallah saya tak ingat, tapi begitulah disebut bahawa dalam keadaan diri berduduk. Sebab tu kalau nak bergaduh, orang datang marah kita kat kaunter, orang jaga kaunter, marah-marah, cik duduk dulu, bagi kursi kat dia. Kalau boleh bagi air kat dia, biar dia kena air. Tak nak air pun pergi renji air. Tu lagi marah. Apa hal ni, lepas bahaya pula kat orang. Sejukkan, bagi minum. Tak payahlah kita ambil air kita simbah, dia tambah marah, kita bagi dia minum. Ataupun kita sendiri nak marah, ambil wuduk. Ataupun jauhkan orang-orang yang kita nak marah itu. Dan tuan-tuan, ini boleh buat testimoni. Nak test, boleh buat sendiri lepas ni. Satu cara yang sangat berkesan, sebutlah
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sangat berkesan bila nak marah. Kita punya pressure dalam badan, kita punya psikologi, kita punya debar itu masa nak marah tu, cuba sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sangat-sangat berkesan. Tak percaya, ini can try at home. Boleh try. Boleh try. Masa nak marah sangat, tapi dengan syarat, kalau nak rasa testimoni ni, masa nak marah sangat, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan syarat sebut ni masa terlalu nak marah. Dia ada mak-mak dia nak marah sangat kat anak, dah bersepah, bergaduh, tumpah anak. Dia buku anak, lepas buku tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas selesai dah a'udzubillah. Try masa nak marah. Subhanallah. Kita tengah queue, orang potong queue, tak lepas kita, dia lepas lampu, kita lampu kuning, dia lepas sampai kat kita lampu merah dah. Kita nak cepat juga, nak marah sangat, cuba pegang steering itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini satu testimoni sendiri punya boleh buat. Kita marah, kita tak boleh buat apa. Orang potong queue, masa nak marah, disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nak dia punya itu masa peak betul-betul, masa betul-betul tengah climax kemarahan kita itu. Antaranya kata Imam Ghazali ialah pintu masuk syaitan ialah nafsu syahwat. Syahwat kehendak nafsu. Kadang-kadang tugas outstation lama sangat, offshore lama sangat, yang tak kahwin lagi pun menjaga nafsu, syaitan ganggu kat situ. Saya tak kata okey kita muda ni jawab dulu, nanti kita bertobat. Dia ni bukan kita nak buat bini pun, okey kita main-main gua-gua dulu. Syaitan dia akan masuk kat pintu tu. Malam tadi dari saya bersembang dengan seorang driver taksi tu dari KLIA, dia sembang kata, dia kata, bang, isteri saya tak bagi saya bawa taksi biasa, limousine airport okey lah. Saya kata kenapa? Dia kalau bawa taksi banyak dugaan saya kurang kuat iman, isteri saya tak percaya. Saya tak faham, rupanya dia orang sama-sama driver taksi ni, dia orang ada pengalaman. Kalau dari airport ataupun bawa orang ke airport, dia kata biasa orang ada urusan, airport ni orang sibuk, tak adalah nak menggoda. Tapi kalau bawa taksi bandar ni banyak dugaan lah. Kadang-kadang kita mengorak orang, kadang-kadang orang mengorak kita. Nafsu. Saya tanya, dah kahwin dah? Oh, dia kata kahwin dah pun kawan saya baru ni nak cegat. Nafsu, ini pintu masuk syaitan. Tapi janganlah pula lepas ni orang perempuan suruh para suami dia berhenti bawa taksi. Bukan berhenti bawa taksi. Saya kata senang je, yang penting jaga solat 5 waktu. Kita bawa taksi ni senang, kita boleh berhenti di mana-mana untuk sembahyang. Lewat sikit pun tak apa asal sembahyang. Nafsu syahwat, buat OT, tak ada orang, kita 2 orang, perempuan je seorang. Outstation dengan PA bos. Awak ajarnya Ustaz, isteri saya dia ni PA pada CEO company dia. Bos kena pergi meeting Langkawi pun dia kena teman lah, 2 orang, berdua-duaan. Syaitan akan cuba ganggu. Kadang-kadang kat pejabat, masuk staf baru yang jenis nak cepat naik, dia pergi pejabat dengan seksinya, dengan menggodanya, tuan dah minum, nak apa? Dia banyak. Ini adalah ruang-ruang pintu masuk syaitan ke hati manusia. Sekali okey lagi, 2 kali okey lagi. Ini pun sangat-sangat berkesan. Kalau orang nak goda, orang nak buat baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cina semacam satu strategi yang sales girl yang entertain, yang layan, yang nama barang apa, pakaiannya 1/4, 1/3 daripada pakaian sebenar. Kita yang nak order separuh kontainer jadi 3 kontainer. Cara nak entertain di sini nafsu
Tak payah Cina lah. Kadang-kadang orang kita pun ramai yang jaga, yang layan pelanggan tu. Tokek yang jaga kaunter terima duit XXL, tapi yang layan yang Cina orang kan, yang layan kita tak nak beli pun jadi nak beli. Sebab apa? Syaitan dia akan masuk melalui lubang nafsu syahwat. Juga kaedah yang sangat berkesan, orang yang jenis nak buat baik, jenis nak goda-goda ni, juga ungkapan tadi ucap apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pergi dekat Tuhan, matching lah baju tuan dengan seluar macam ni. Tuan nampak okey, cantik baju warna ni. Kita pun auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nak bicara tu urusan kerja, jangan nak cantik-cantik handsome lah. Tuan, sejak tak pakai cermin mata ni nampak muda 5 tahun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan dia akan masuk melalui pintu nafsu syahwat. Dia akan masuk supaya ini ruang-ruang ke pintu hati manusia. Hebat Imam Ghazali mengkaji jiwa manusia. Wa min abwabihi al-azimah al-hasad. Allah, ni penyakit berat. Penyakit hasad dengki. Adakahnya ada banyak. Jadi saya nak selesaikan semuanya, jadi saya bagi kat detail sangat. Kita pergi secara umum tuan-tuan yang faham lah tu. Antara pintu bahaya ialah pintu hasad dengki. Ini banyak. Pembunuhan yang pertama atas muka bumi ini, pembunuhan siapa? Antara 2 anak Nabi Adam, pun disebabkan dengki. Korban yang ni Allah terima, korban yang ni Allah tak terima. Sebab seorang korban buat yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah, ambil yang terbaik korban. Yang ni korban reject shock punya barang. Lalu Allah terima yang ni, Allah tak terima yang ni, dibunuh adik-beradik sendiri disebabkan penyakit dengki. Iblis dengki kepada Adam. Allah lebih muliakan Adam pada Iblis. Di pejabat, di rumah, jiran tetangga, banyak berlaku masalah kerana pintu dengki syaitan masuk. Bukan saja jiran tetangga di rumah, adik-beradik sendiri dengki sama-sama adik-beradik, sanak saudara. Bukan saja fitnah, bukan saja mupat, sampai sabotaj, sampai sihir, santau dan sebagainya. Sebab apa tu? Dengki. Juga punca lahirnya virus munafik, virus kemunafikan zaman Nabi Muhammad, juga kerana Abdullah bin Ubay dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengki orang lantik Nabi Muhammad jadi ketua di Madinah. Dengki ramai pengaruh Nabi Muhammad. Dengki. Syaitan masuk melalui pintu dengki. Yang lagi bahaya, bukan saja dengki di kalangan orang awam. Kita yang sama-sama datang masjid surah ni ada juga dengki sama-sama kita. Na'udzubillah. Antara dengki juga yang menyebabkan timbul fitnah masalah dalam masyarakat. Na'udzubillah. Dengki di kalangan golongan agama sendiri. Dengki di kalangan orang yang atas level ustaz. Allahu Akbar. Ini musibah yang sangat besar. Dia ustaz, dia duduk mengajar masjid surau. Dengki kepada ustaz yang duduk mengajar masjid surau. Dia title ulama, dengki kepada title ulama juga. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Pintu syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, saya selalu sebut syaitan ni kreatif. Nak belajar kreatif, belajarlah dengan syaitan. Nak belajar kreatif, bukan belajar maksudnya dia ni dah lah istiqamah. Istiqamah kata untuk menyesatkan manusia, nak cari pintu mana yang aku nak masuk. Dia ni jenis kuat iman, dia ni jenis alim, dia ni banyak ilmu. Nak masuk pintu marah, dia boleh kawal diri dia. Nak masuk pintu syahwat, dia auzubillah, dia tiap masa. Tapi masuklah melalui pintu dengki. Kau bagi ceramah kuliah, orang 2 saf. Ustaz tu bagi ceramah, orang sampai keluar. Dengki. Syaitan masuk. Syaitan kreatif. Dia masuk melalui pintu yang sesuai. Dalam kitab Ibn Jauzi kata talbisu iblis. Bagaimana iblis ni nak, dalam kitab tu disebut
Iblis masuk melalui kepada orang kaya macam mana? Iblis masuk pada pemimpin macam mana? Iblis masuk ke hati ulama macam mana? Iblis masuk pada orang miskin macam mana? Masuk pada orang jahil macam mana? Berbagai kreativiti iblis dalam nak menyesatkan manusia. Jadi dengki. Ada seorang ustaz, dia kutuk Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, apalah ceramah banyak pula ketawa, apalah ngaji kat mana pun tak tahu, kutuk. Saya kata, Ustaz, saya bimbang komen ini keluar kerana kita semua ni mengajar orang besar. Ustaz Azhar mengajar Maishat paksa 2 kali, penuh keluar. Kok komen kita ni atas dasar dengki dari lubuk hati kita, mata-mata kerana dengki. Ini yang dia tak ada dengki lah. Dan kenapa? Sedangkan tak ramainya anak-anak muda hati ke masjid nak dengar kuliah di atas ustaz. Itu sebagai contoh lah ya. Dengki bahaya. Dengki di kalangan golongan agama yang ni kepalanya masyarakat, kecuali ada di kalangan ustaz ataupun dakwah ini yang ajarannya tak betul, lain lah. Contoh saya nak mandai-mandai perkara yang tak betul pun saya kata begini. Hadis kata begini, ulasan hadis ikut lain untuk ikut kepentingan diri saya. Lepas tu ada ustaz lain yang perjelas kepada masyarakat, ustaz saya ni tak betul. Itu lain. Bukan atas dasar dengki, tapi atas dasar nak perbetulkan. Dan cara yang terbaik nak betulkan ialah tegur orang tu sendiri. Tegur ustaz saya, apa ni ustaz kata boleh kahwin 6 orang ni. Dia kata sebenarnya 6 orang betul memang boleh kahwin setelah yang pertama kedua mati dah. Ada yang okey lah. Direct dengan orang yang berkenaan. Jadi cukup bahaya. Pintu hasad dengki. Orang yang berniaga juga banyak berlaku hasad dengki. Dia buka kedai makan, orang ni kedai makan. Kedai makan orang ni ramai orang masuk. Syaitan pun masuk melalui pintu hasad. Syaitan kata ada biasa nak berubat, biar orang taklah masuk sangat kat kedai kompetitor tu, buat begini. Itu kedai makan. Kontraktor, cara kontraktor. Orang bidang IT, cara IT. Construction, cara construction. Dengki. Syaitan akan masuk melalui pintu ni. Kadang-kadang yang dengki tu aset dia 2-3 juta dah, tapi dengki juga kat orang. Ini masalah. Syaitan akan masuk. Tengok anak-anak orang bahagia je, dengki. Anak dia tu okey, grade universiti, terus dapat kahwin, dapat isteri, lepas tu kerja okey, dapat cucu. Jika dengki mana? Syaitan akan masuk melalui pintu dengki ni. Orang yang dengki, kena ingat Nabi kata penyakit dengki memakan amal soleh yang dah kita buat, sebagaimana api menyala memakan kayu api yang kering. Iyyakum al-hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan penyakit dengki, sebab dengki akan memakan. Makan macam mana? Kita sembahyang sunat, kita pergi majlis ilmu, kita baca Quran, kita buat amal soleh, kita puasa. Dengki ini akan makan sehingga habis, sebagaimana api yang menyala memakan kayu-kayu yang kering. Na'udzubillah. Antara min abwabihi al-azimah asy-syab'u min at-ta'am wa in kana halalan. Antaranya penyakit pintu yang syaitan masuk, cantik Al-Ghazali sebut, dia kata kenyang yang melampau walaupun dari makanan yang halal. Dia bila kenyang melampau ni, dia jadi malas nak buat ibadat. Dia jadi mengantuk je, pagi ni ramai-ramainya. Dia jadi mengantuk, dia jadi malas nak buat ibadat. Kita kalau bulan puasa ni datang buka kat surau, okey, kita buka puasa semayang maghrib ramai-ramai. Cuba ingat balik hari yang berbuka kat rumah, yang menu dia power punya menu. Dengar azan maghrib, kita buka, lepas tu terus kita masuk round 3. Macam mana dengan semayang maghrib kita? Semangat tak semayang maghrib? Ini kata Imam Ghazali, maka terlalu kenyang dengan makanan walaupun yang halal. Makanan halal ni, kita tak cerita makanan haram, sudah pastilah. Tetapi ni terlalu kenyang.
Sebab itulah bahaya juga terlalu kenyang. Tak salah kita makan. Nak makan, nak tukar menu-menu istimewa sekali-sekali okey lah. Tapi jangan sampai kenyang yang melampau. Kenyang melampau. Bab makan banyak ni antara masalah dihadapi oleh para ustaz. Masalahnya yang sedia makanan tu sedap-sedap tu makanan. Kita rasa-rasa bagi tahu buanglah separuh, tinggal separuh dah lah. Lepas tu kita pula yang nak minta tambah 2 kali. Pergi program kat sini, ustaz bukan selalu, sekali-sekala. Malam esok pergi kat sini pula, ustaz bukan selalu, sekali-sekala. Tiap-tiap malam sekali-sekala. Jadi kalau ada di kalangan ustaz-ustaz yang datang makan sikit ataupun dia kata saya tak makan dah, jangan rasa hatilah, tolong faham. Tolong faham. Tuan-tuan mungkin faham. Orang kat sini dia biasa faham. Tapi kadang-kadang bila kita ke kampung, dia dah terpaksa nak meraihkan juga. Tak raih dah datang sekali-sekala. Dan masalah makanan tu memang sedap dan menyelerakan. Balik terus tidur. Ini bahaya. Kenyang yang melampau, dia tak baik secara fizikalinya untuk kesihatan. Yang dari segi ibadahnya, syaitan akan masuk. Kata Imam Ghazali, di antara pintu yang masuk ke hati manusia. Wa min abwabihim hubbut tazayyun minal athati wathiyabi waddar. Antara pintunya lagi penyakit terlalu suka berhias. Berhias perabot, pakaian, hias rumah. Ni orang lelaki ke perempuan ni? Ha? Orang lelaki ke perempuan? Ramai orang lelaki cakap perempuan. Tanya orang perempuan pula, ni penyakit orang lelaki ke perempuan? Ada orang mengaku tu, yelah ustaz. Tapi kena ingat Imam Ghazali kata ni pintu. Sebenarnya beginilah, seadanya tak salah nak berhias kita dari segi kita nak Allah Ta'ala bagi rezeki, kita nak keselesaan hidup, keselesaan mata dalam rumah. Kalau sampai peringkat melampau, ini masalah. Adapun kita nak ada lain sikit kat rumah kita nak suami kita dalam keadaan mampu, dengan syarat yang pertama berhias ni, syarat pertama dia tidak melampau. Syarat kedua mampu, dengan makna tidak membazir. Syarat ketiga tidak melahirkan perasaan riak nak tunjuk kat orang. Syarat keempat, dengan syarat dia juga rajin bersedekah-sedekah yang lain. Okey ya. Sempat cantik 4 syarat tu. Yang pertama apa dia tadi? Tidak melampau sangat, over sangat. English style. Dapur orang tamu mengolok, terlalu melampau, over sangat. Oh yang ni nak melampau. Kita janganlah terlalu melampau. Nak berhias okey. Yang kedua, syarat dia kena mampu, tidak membazir, mampu. Kalau nak berhias sampai berhutang keliling pinggang, kau mamuk apa? Kan? Keliling pinggang berhutang nak bina image. Tapi keliling pinggang tekan, abang nak tu, nak tukar tu, nak melampau. Tengok kat dapur dia ada berapa? 15 kuali. Ada tepah satu dua okeylah. Ya, tepah ada, al-qarab ada, al-kali ada, ezion banyak ni. Masak ajak suami makan kat luar ni. Asyik ajak suami makan kat luar, tengok kuali, tengok ni ada fatih, ada ni lagi banyak ni. Tak apa, orang datang nak tunjuk kat orang. Ni set ni beli masa kat Dubai dulu, ni beli masa nasi kat France dulu. Barang asli ni banyak. Suami ajak makan kat kedai je, bang makan kat luar tiap malam, bang makan kat luar. Dia jadi terlalu melampau. Dia over sampai peringkat membazir tak boleh. Nampak? Tapi seadanya okey lah, just nice lah, tak melampau sangat. Orang datang kat rumah pun tak adalah rasa. Sebab tu dalam Islam tak dibenarkan tinggal mangkuk emas. Dari emas itu haram. Ingat mangkuk dari emas. Okay. Melampau. Apa tadi? Tak melampau, membazir. Dia apa?
mampu, tidak ada perasaan riak. Perhiasan rumah dia ni beli tak mahal sangat, rambut jati ni yang kita masa ke Jakarta itu dalam 12,000 je, tak mahal sangat lah. Tak, cik ayat warna je punya. Tapi nak cerita kat orang, hubbut tazayyun, melampau rumah. Disebut ni berabuk, pakaian. Pakaian dengan kita mestilah ni brand sikit pakaian, mesti pakai yang hebat-hebat. Image kan, image, kita kena ada image. Tuhan baru, image. Sekali lagi saya nak ulang, Tuhan baru, nama dia image. Ini yang di-develop oleh Yahudi, oleh businessman, sehingga sampai peringkat orang jadi membazir dan juga menjadi riak, buang duit puluhan ribu kerana semata-mata image. Ni Tuhan baru, dia nak riak, nak tunjuk kat orang, berhutang je, berhutang. Image. Yang keempat tadi apa dia? Dia juga kena banyak bersedekah-sedekah sunat. Maknanya dia ni nak beriak rumah, dia mampu, dia tak riak, dia tak melampau, dan dia juga banyak nak tolong-tolong orang. Bukan saja rumah ni disebut ni al-minal atati wat-thiyabi wad-dar. Perabot, pakaian, rumah, kenderaan. Tiap-tiap bulan tukar sport ni. Dia jadi ni, ya jadi gila kereta dia, make up kereta dia. Bulan ni seketing macam ni, bulan depan tu tambah spoiler, lepas tu tukar apa spoiler besar sikit lagi. Habis duit gitu je. Bini sakit, bang tak apa sihat belakang ni rasa sakit, boleh tak pergi treatment? Alah, you dah tua, biasalah. Kereta dia ambil duit berapa belas ribu sebulan. Tak dengar kereta dia sakit pinggang sikit, masuk bengkel. Ni ada bunyi sikit, nak masuk lekuk dah ada kerek-kerek, masuk bengkel. Bini tu dah kerek-kerek tu kena dia. Biasalah, you dah tua, anak 5. Ini sebab apa? Penyakit berhias yang melampau. Tak, janganlah kita terlalu melampau, jangan kita terlalu melampau seadanya dan tidak membawa kepada riak. Penyakit yang terlampau bersuka berhias, whatever lah, dia jadi pokok bunga, dia berhias pokok bunga, hias apa lagi? Pakaian, rumah, dapur, kenderaan. Hias apa lagi? Hias muka je saja. Bedak, founder betul inner, external, mata untuk korek hidung dia, untuk tarik bulu hidung dia. Allah, berapa ni? Suami kata berat bini aku, maintenance buat muka saja 800 minggu hari. Maintenance bayar jaga. Pandai kena telur je kat suami. Jadi ni, dia jadi dah terlalu melampau, jangan melampau, dan sebagainya lah. Yang pastinya ini pintu masuk syaitan ke hati manusia. Antaranya kata Imam Ghazali, al-ajlatu wa tarkut tasabbut fil umur, sifat gopoh dalam sesuatu urusan dan tidak mencari confirmation. Sifat gopoh dalam menerima berita, gopoh dalam menerima satu maklumat. Dia dengar satu cerita, terus tulis kat wall Facebook dia. Dia dengar satu perkara, dia terus terima tanpa usul periksa. Yang kadang-kadang perkara itu fitnah, kadang-kadang perkara itu tak berapa benar. Gopoh dan meninggalkan tasabbut, kata Imam Ghazali. Ini juga pintu syaitan. Ada orang yang jadi pasal dengan cerita, dia panjangkan cerita tanpa usul periksa. Ini juga antara pintu masuk syaitan ke hati manusia. Dia dengar orang cerita sikit, ada orang yang dia perangai macam tu, reporter, perangai nak beritahu dia ni tahu semua, dia tahu cerita ni ya. Lalu dia panjangkan cerita. Dia tu dah bercerai. Dengar sikit je dia dengar bercerai. Dia tu bergaduh. Dia tu dah kahwin seorang lagi. Panjangkan cerita. Dia tu kena tangkap basah. Ini antara pintu syaitan masuk ke hati manusia yang selalunya menimbulkan fitnah. Friend ramai kat Facebook, friend ada 80,000. Dia jadi dengar sikit, tulis. Benda tu dah tersebar, dah dipanjang-panjangkan.
Zaman Facebook, zaman Twitter ni, di pejabat kadang-kadang adik-adik dia ada mutathabbut dengar satu-satu cerita tanpa usul periksa, tak confirm, dipanjangkan, atau dia sendiri bertindak berdasarkan apa kata Rasulullah, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Lah hadis riwayat Imam Bukhari ni, gopoh ni tak confirmation satu-satu perkara daripada syaitan kan. At-ta'anni minallah, tenang, cek dulu, tanya, risik, ini dari Allah sifat. Jadi jangan cepat. Kadang-kadang di pejabat, kadang-kadang dalam rumah tangga, kadang-kadang terkait dengan anak. Jangan kita gopoh. Ini di antara pintu syaitan. Yang kemudian mereka sebut masyhurlah, wa min abwabihil azimah ad-darahim wad-dananir wa sa'iri asnafil amwal. Ini berkenaan dengan harta benda, dirham, dinar. Duit ini juga antara pintu masuk syaitan. Duit atau benda ni, sanggup kita, syaitan tahu tak dia ni kalau ada peluang dapat tender, dia sanggup tinggal semayang. Nak bincang dengan decision maker, nak bincang dengan customer ni, ada orang nak order barang ni, nak order 3 kontainer sebulan, dia nak entertain customer tu sampai tinggal semayang. Bukan satu semayang, Zuhur 3, Asar pun tinggal. Sebab syaitan tahu dia ni kalau dapat duit, ini kelemahan dia. Ini tembok ni syaitan boleh masuk dalam bab keluar duit. Syaitan mana? Orang yang jenis gila duit, dia masuk kat situ. Orang yang jenis syahwat dia masuk kat situ. Kata Imam Ghazali, antaranya ialah bab harta benda, duit, dinar, dirham ini. Orang sanggup berbunuh, syaitan masuk. Orang sanggup ceraikan suami isteri, cerai suami, cerai isteri, syaitan masuk kat situ. Sebab apa? Kerana duit. Ada orang sanggup putus adik-beradik kerana duit. Syaitan masuk melalui pintu harta benda. Antaranya lagi al-bukhlu wa khawful faqri. Antaranya ialah bakhil, kedekut, yang takut fakir. Dia dekat. Imam Ghazali letak dekat berkait dengan orang yang gila pada duit atau benda tadi dengan bakhil. Cuba cek tuan-tuan, kalau bulan Ramadan kita boleh bersedekah, kita boleh infak harta. Bulan lepas Ramadan ni berapa ringgit sebulan kita keluar? Masing-masing ada kadar masing-masing, ikut kadar masing-masing lah. Cuba bandingkan dengan bulan Ramadan yang kita buat. Memang Rasulullah SAW bulan Ramadan terlalu banyak sedekah baginda. Tapi bulan biasa Rasulullah banyak sedekah. Bulan Ramadan terlalu banyak. Kita bulan Ramadan banyak, tapi bulan biasa masing-masing tahu kadar masing-masing. Hari ni kita nak buat kutipan ilmu sikit. Dari malam tadi Ustaz Ridwan Hashim ada telefon. Dia kata minta Zuhur. Dia kata minta tolong announce sekali lagi. Dia dah kuliah malam tadi kan. Tapi dia kata sekali lagi minta tolong tuan-tuan untuk buat kutipan Fadil Ustaz Ridwan Hashim. Dia ada nak bantu, ada satu orang kat kampung, kat rumah dia tu, masalah rumah macam mana, roboh ke rosak ke, saya tak berapa sure. Tapi dia minta tolong, dia kata tolong tanya kat Ar-Rahmah sekali lagi, pagi ni kita buat kutipan sikit untuk bantu. Katanya kos dalam 3,000 je, 3-4,000 gitulah. Dia dah ada 1,000 lebih. Jadi dia buat kutipan sikit pagi ni kat tempat dia kuliah. Saya nak, boleh announce sekali lagi pagi ni kan. Sebab dia telefon malam tadi. Ustaz Ridwan Hashim ni lama saya kenal beliau. Zaman saya belajar lagi di Yaman dulu, dia pernah buat kutipan, hantar duit kat saya. Masa saya belajar dulu, melalui dia. Dan Alhamdulillah kita guna duit tu untuk belajar tu. Yalah, orang yang menyumbang tu pun kita duduk mengajar-mengajar sikit-sikit, sekarang ni dapat pahala insya-Allah. Melalui beliau Ustaz Ridwan Hashim kan. Jadi insya-Allah lepas kuliah ni kita buat kutipan sikit, boleh kan? Jadi kata Imam Ghazali, al-bukhlu wa khawful faqri, orang yang bakhil, takut jatuh fakir. Orang yang sedekah takkan jatuh fakir disebabkan sedekah. Pernah tak kita jumpa orang yang bagi sedekah, dengar-dengar cerita, oh dia dah bankrupt bisnes sebab bagi sedekah.
Tak ada. Yang bankrupt tu sebab terlalu banyak berhutang. Nak bina image nanti lah. Luar kemampuan company pun nak bina image kena ada. Kita kena ada kereta mewah ni, kena ada 3 biji nak bina image company. Hutang kena pinggang, tak boleh nak maintain. Banyaklah masalah. Bukan sebab sedekah. Kalau kita tengok orang yang suka sedekah ni, dia ni rajin betul sedekah, tapi lagi banyak sedekah, lagi kaya, lagi banyak dapat tender baru orang yang sedekah. Tapi orang manusia je ni penyakit, takut pakai bakhil ni, syaitan akan masuk melalui pintu tu. Kadang-kadang syaitan masuk macam mana? Bukan melalui dia, tetapi melalui isteri dia. Bang, apa asyik bagi, asyik tolong orang. Ni ingat anak-anak kita kecil lagi kan? Tak payahlah, saya tahu apa suka bagi tu, tapi pada-pada lah bang. Ni ingat syaitan masuk melalui pintu hati isteri tadi. Si suami ni pun sampai nak sedekah, sampai tanpa pengetahuan isteri baru boleh sedekah. Siap suami. Warok sangat. Melalui pintu ini juga syaitan akan masuk, dibisik-bisikkan. Kau ni baru nak buat bisnes, nak belanja kawan-kawan, tak payahlah sedekah-sedekah ni. Baru nak bisnes, nanti tunggu kaya dulu, nanti tunggu besar bisnes, barulah nak sedekah. Syaitan bisikkan. Dan tuan, ada 2 tips, ada 2 petua besar. Wallahualam, bagi saya ada 2 petua besar orang bisnes nak jadi kaya. Yang pertama, jangan bohong. Yang kedua, banyakkan sedekah. Jangan bohong. Barang dah expired ataupun tak boleh nak deliver apa yang diminta, jangan bohong. Kita tahu dah dalam kepala 3 minggu boleh siap, tapi nak ambil hati customer yang kata nak syarat 2 minggu, kita kata okey 2 minggu, okey kot, insya-Allah. Insya-Allah. Dalam hati tahu dah 3 minggu. Jangan bohong. Sekali orang kena, orang kata dia tu dengar boleh, percaya jangan. Bisnes, nama kata Nabi Muhammad digelar Al-Amin, dikenali sebagai seorang yang amanah, dikenali. Apa word of mouth, promosi dari mulut ke mulut, pelanggan itu membantu sebenarnya. Jangan bohong. Yang kedua, banyakkan sedekah, kerana Allah Ta'ala janji la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku pasti akan tambah. La azidannakum itu fi'il mudhari' ada lam taukid, nun taukid. Aku sungguh-sungguh confirm akan tambah. Ini janji Allah. I will surely, Allah sungguh-sungguh, aku akan tambah kalau kamu bersyukur. Allah tambah rezeki. Banyakkan sedekah-sedekah, Allah Ta'ala akan tambah rezeki. Ada orang salah guna ayat ni. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Dia kata kalau macam tu, Ustaz, saya bersyukur lah saya ada 1 isteri. Ini macam mana? Itu salah guna ya. Tak semestinya tambah bilangan, tambah bahagia, tambah zuriat, tambah rezeki kan, tambah kualiti. Asyik ke situ je. Wa min abwabihi al-'azimah at-ta'assub lil madahib wal ahwa. Ini penyakit bahaya juga. Kata Maghazali, pintu syaitan masuk ke hati manusia, ta'assub, melampau kepada mazhab atau aliran atau guru. Kita, situasi kita di klinik kita di Selangor ni sangat baik sekarang. Semakin ramai ustaz-ustaz, semakin ramai guru-guru agama, semakin ramai pendakwah, semakin ramai tok guru. Alhamdulillah. Dan tidak dinafikan, ada di kalangan ustaz-ustaz dan guru ni ada kalanya berbeza pendapat. Ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini. Dan macam mana tu ustaz? Berbeza ni dalam masalah furu'. Dalam masalah yang dibolehkan berbeza, tak ada masalah sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz ni, walaupun mereka berbeza pendapat, tapi mereka berkasih sayang, mereka rapat sama dia. Masalahnya ialah apabila orang awam ada yang terlalu ta'assub pada aliran, ta'assub pada ustaz, ini bahaya. Bila ta'assub, kata Imam Ghazali, ini pintu syaitan. Ta'assub berbeza dengan kita nak berpegang dengan sesuatu yang kita nak pegang. Beza. Kita nak pegang pandangan ni, pegang. Ustaz ni kata begini, kita nak pegang. Okey, silakan. Bila ta'assub, ini masalah.
Sebab bila ta'assub, dia akan mula kutuk yang lain, dia akan mula benci yang lain. Ada orang dia minat pergi dengar kuliah yang ada zikir-zikir, tak ada masalah, silakan. Tapi bila dia ta'assub, dia akan marah. Oh, yang ni tak ada langsung apa ni. Masalahnya pada ta'assub. Ada orang dia suka majlis ilmu, baca hadis, qala Allah, qala Rasul, dia tak nak zikir-zikir yang banyak-banyak ni, silakan. Tapi bila dia ta'assub, marah orang nak zikir, ini masalah. Syaitan itu pintu utama syaitan. Syaitan pintu ta'assub ni, dia tak pergi kat mak rempit. Pintu ta'assub dia tak pergi ke anak-anak muda yang tak semayang tu. Itu target utamanya ialah kaki-kaki masjid surau, kaki-kaki majlis ilmu. Syaitan akan masuk melalui pintu ta'assub melampau. Jangan ta'assub. Jangan ta'assub pada ustaz, jangan ta'assub pada aliran. Kita sayang, kita hormat, tapi jangan ta'assub. Berbeza pendapat tak ada masalah, jaga akhlak. Saya ada sahabat, antara sahabat yang saya rapat, contohlah Ustaz Syahrizan, yang sekali dengan saya masa imam muda tu. Saya rapat dengan dia sampai sekarang, keluarga pun rapat, pergi pegang rumah dia, dia dah tahu saya. Ada perkara yang saya berbeza pendapat dengan dia. Dia kata begini, tapi saya aku tak setuju. Tapi kita boleh rapat, kita boleh kasih sayang, kita boleh berkutuk sesama kita. Jangan ta'assub. Kita tak salah kita berbeza pendapat dalam perkara furuk, tetapi akhlak, tapi ukhuwah itu lagi wajib. Nak buat korban di Shah Alam ke, nak buat korban ke Kemboja? Ada kata nak tolong kat sana, ada kata nak buat kat tempat sendiri, silakan. Jangan ta'assub. Ada yang ta'assub melampau, asyik nak buat korban kat Kemboja, selatan Mindak, selatan Filipina, nak buat kat Indonesia. Masalah ta'assub grup. Ta'assub grup. Kena buat kat sana, tolong apalah kau buat kat Malaysia, orang kaya dah ramai sana lagi. Jangan ta'assub. You nak buat kat sana, silakan. Nak buat kat tempat ni, silakan. Tak ada masalah. Ada orang nak buat pagi Jumaat juga sembelih, lepas Raya Raya. Ada orang kata Sabtu better lah Jumaat ni, tak ada masalah. Jangan ta'assub melampau sehingga bergaduh. Tak salah kita nak berbeza pendapat, tetapi biarlah dengan akhlak. Syaitan marah lah tak ni kalau kita beza pendapat tapi kita masih boleh bergelak tahu lah. Syaitan bahkan lagi hebat ta'assub pada aliran-aliran politik. Ada orang dia berbeza fahaman politik tapi boleh gurau, boleh bertepuk tangan. Kat aliran politik kau fikir lah, ikut suka kau, berhujah, berbeza hujah, tapi dia boleh berkawan lagi. Ada orang macam tu, dia pejabat, adik-beradik beza, seorang biru, seorang kuning, seorang hijau, seorang kelabu kan, adik-beradik. Tapi bak adik-beradik jangan sampai kita ta'assub melampau sampai pecah belah adik-beradik. Dan ustaz dia khianat pada agama. Khianat agama suami. Kalau sampai peringkat khianat pada agama, masa itu perlu tegas. Itu bukan masalah ta'assub, itu masalah menjaga kebenaran. Kalau berbeza sehingga khianat pada agama, ada berbeza dari luar ruang lingkup, kamu kata agama tapi sebenarnya kamu jangan sesat, itu kena bertegas. Itu bukan masalah ta'assub. Ada orang dia nak pendekatan dakwah dia melalui cara keras, ada orang lembut, ada orang silakan. Ya, tak ta'assub. Kalau dengar yang jenis bagi agama jenis melangi-melangi, sedih, rasa banyak dosa, dia ta'assub pada yang tu. Bila bagi agama yang jenis ustaz banyak buat joke, nak santai-santai, oh tak boleh ni ke hati. Ataupun yang jenis suka dengar kuliah agama jenis ceramah dia banyak kelakar. Bila ustaz yang serius sikit, ni serius, dia tak ada kelakar lah, dia ta'assub. Masalah. Bila terlalu ta'assub, tak nak dengar dah yang lain, nak dengar yang ni, bahaya. Kita kawat ustaz yang mengajar tu selalu pesan pergi dengar juga orang lain. Tapi kita yang ta'assub. Kata Imam Ghazali, wa min abwabihi al-'azimah at-ta'assub lil madahib wal ahwa. Dia ta'assub kepada mazhab atau aliran atau guru-guru tertentu. Wal iyad billah. Wa min abwabihi hamlul awam alladhi lam yumarisul ilma wa lam يتبحر فيه عن التفكر في ذات الله وصفاته وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم. Ini teguran Imam Ghazali kepada golongan agama, membawa masyarakat awam
kepada bab-bab mengajak orang awam fikir tentang zat Allah dan sifat Allah dalam perkara yang terlalu detail dan mendalam, yang tak sampai peringkat pemikiran. Panjang ayat tu macam mana? Baru isu tentang zat Allah, tentang sifat Allah yang agak rumit kepada orang awam. Habis sekarang kita nak belajar. Betul, kita nak belajar tentang akidah, tentang Allah. Kita belajar perkara akidah. Tapi kata Imam Ghazali, yang pintu syaitan masuk ni ialah bila dibawa dalam masyarakat perkara-perkara perbahasan, ilmu-ilmu yang terlalu tinggi kepada orang awam, yang dibahas dan dibicarakan secara detail oleh ulama dalam kitab-kitab yang besar, lalu dibawa pada orang awam, yang menyebabkan kekeliruan. Jadi bertambah belajar lagi, bertambah confused dia, syak kepada Allah sendiri dalam bab akidah. Subjek tahun 4 final year university diajar pada budak darjah 2, boleh? Ilmu tu tak salah. Ilmu tu tak salah, budak tu pun tak salah. Yang salah ni guru. Budak ni tak sampai masa lagi. Tunggu habis SPM dulu, masuk universiti dulu, belajar first year, second year, basic dulu, foundation apa semua. Final year, bila sampai mereka nak belajar, silakan. Kita tak kata sembunyi ilmu, tetapi tidak sesuai. Tidak sesuai. Ini juga termasuk pintu yang syaitan masuk ke hati manusia. Hati guru dan hati orang awam. Apabila ada guru macam ni, sekarang tu kerana dia nak tunjuk dia hebat, dia tahu ilmu-ilmu yang hebat, ilmu macam ni, apa bahasan dia pun boleh cerita. Ini kata dia, orang yang datang belajar ni bengong. Ini pun di antara pintu syaitan yang masuk ke hati manusia. Wa min abwabihi su'udzan bil muslimin. Di antaranya lagi kata Imam Ghazali, pintu masuk syaitan ke hati manusia ni ialah bersangka buruk terhadap orang Islam. Bersangka buruk. Orang yang jenis sangka buruk, dia kalau orang ni bercakap, dia memang nampak negatif je. Tetapi Nabi Muhammad mengajar pada kita mengelakkan orang buat dosa pada kita dengan sangka buruk. Macam lagi, mengelakkan buat perkara yang menyebabkan orang jadi sangka buruk pada kita. Mengelakkan. Contoh, suatu malam Rasulullah SAW jalan dengan isterinya Safiyah. Satu malam dari masjid, Rasulullah bawa isteri malam. Malam tu bukan gilingan Safiyah. Lalu Rasulullah bawa isteri dia gelap, nak jalan balik ke rumah, bawa Safiyah terserempak dengan dua orang sahabat. Jadi dua orang sahabat ni bila terserempak, Rasulullah bawa perempuan. Dua orang ni cepat-cepat lalu luar lain. Kononnya tak nak Rasulullah kata je lah. Gitu. Rasulullah kata, ala rislikuma, tunggu jap. Lalu sahabat tadi kata, ya Rasulullah. Rasulullah kata, ni yang aku bawa ni Safiyah, isteri aku. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kami tak sangka buruk padamu, ya Rasulullah. Rasulullah kata, sesungguhnya syaitan berjalan di dalam perjalanan darah anak Adam. Mana syaitan ni dia akan cocok juga. Kamu balik rumah nanti, nak pergi dengan siapa? Perempuan mana tadi, dah kahwin ke belum? Ini cara syaitan. Jadi Rasulullah mengajar kita, panggil, jap, ni bini aku. Kita kena bertindak mengelakkan orang sangka buruk pada kita. Betul lah, petang malam saya kat tengah ada program sikit, habis program pergi mak saudara kenduri kahwin anak. Kat kenduri kahwin tu, kakak saya ada, abang ipar ada, makcik pun ada, terserempak kat situ. Jadi lepas berjalan lama, saya pun pergi kat kakak saya letak tangan kat baru. Mana kakak? Orang tengok, dan bukan semua orang kenal kita kakak kita. Ini kakak saya, ini kakak saya. Kena clear kawan baca apa ustaz peluk orang. Jadi kita kena mengelak perbuatan yang menyebabkan orang sangka buruk pada kita. Sebab pintu sangka buruk ini di antara ruang pintu yang syaitan akan masuk ke hati manusia. Lalu timbullah fitnah, timbullah gosip, apa-apa sajalah yang berkait dengan
lelaki perempuan, yang berkait dengan keuangan, declare. Sebab itulah banyak surau bila dia buat kutipan semua dia declare. Mengelakkan fitnah. Mengelakkan fitnah. Saya tuan-tuan buat kutipan ni adalah perkara yang paling saya takut buat kutipan ni. Sebab itulah bila Ustaz Ridwan telefon malam tadi, saya kata senang, boleh buat kutipan, kutik, sudah pada JK masjid sampai selesai. Kita memang kita urus. Biasanya kalau kita yang uruskan, kita tambahlah RM5-6 lagi duit. Takut campur duit kita tambah dulu RM2-3. Tak banyak pun RM2-3. Sebab fikir balik rumah, fikir juga duit ada RM1,000 lebih. Tadi aku announce kat surau, orang bagi sumbangan, aku suka announce, tak sumbang juga, tambahlah RM2-3. Ikut kadar kita nak mengelakkan fitnah. Tapi kita lebih prefer, saya kadang-kadang kawan-kawan pondok-pondok tasbih mana-mana datang nak buat kutipan, saya kata boleh datang sekali. Saya enak buat kutipan, kamu kira kamu terus uruskan sendiri. Nak elak fitnah. Bukan kata kawan-kawan ustaz-ustaz yang kutip itu buat tak elok, tidak, tetapi mengelakkan fitnah. Prevention is better than cure. Al-wiqayah khairu min al-ilaj. Kita dulu. So, Nabi sendiri ajar kita mengelakkan perkara fitnah. Sebab sangka buruk ini adalah pintu yang sangat-sangat juga berlaku kepada manusia yang syaitan senang masuk. Nah, saya sebut dulu sini yang seorang suri rumah tu nak marah sangat kat suami dia. Outstation seminggu. Janji balik hari ni tengah hari, makan tengah hari kat rumah. Bini yang isteri ni masak siap lauk kesukaan suami. Kat pukul 12 tu telefon, mana abah tak sampai, suruh anak telefon. Anak 5 tahun dah telefon, mama ada perempuan cakap. Perempuan mana? Dah lah lewat, tunggu setengah jam tak sampai. Telefon balik, papa kan perempuan tu lagi jawab, mama cukup tak payah telefon. Suami sampai lewat sejam setengah. Sampai kat pintu pagar tu, isteri ni pergi mengamuk dah. Abang pergi mana? Cakap abang. Siapa perempuan tu? Cakap abang. Tunggu dulu je. Abang nak cakap banyak. Dah nak lewat balik. Janji nak balik. Siapa perempuan tu? Baik cakap betul-betul. Tunggu terang. Jika ada kata, kenapa nikah? Ni suami saya ni. Ada perempuan dah lama tak balik. Tunggu dulu abang. Tak boleh tanya anak saya. Ni anak 5 tahun. Tak bohong. Dia cakap betul. Cakap. Perempuan tu cakap apa? Mama, dia cakap nombor yang anda dah. Kenapa abang tak cakap awal-awal? Saya tak cakap. Lagi masuk dalam rumah malu. Handphone ambil bateri. Subhanallah. Sangka buruk. Bersangka buruk. Dah berbelah tahun kahwin dengan suami, kenal dengan suami, sangka buruk ada lagi. Sangka buruk dalam hubungan rumah tangga, sangka buruk dia pejabat, sangka buruk dalam urusan. Ini pintu-pintu syaitan masuk dalam hati manusia. Yang ni sangka buruk plus marah. Dia bergabung sebenarnya. Dah lah sangka buruk, marah pun. Dah lah kamu ni gila kat harta, takut fakir pula. Dia campur sekali. Dah lah kamu ni syahwat, kamu ni banyak campur sekali. Makan terlalu kenyang, dia combine. Ini pintu-pintu yang Imam Ghazali kata, bila kamu tahu pintu-pintu seumpama ini, maka kamu hendaklah jaga pintu-pintu. Kena jaga betul. Bila kita ada tembok, kita tahu dah mana-mana poin-poin yang tembok tu agak nak runtuh, maka kena pergi jaga. Kena baiki balik tembok tu. Kena baiki balik. Senarai. Sebab tu Imam Ghazali pun nak go through ini semua supaya kita boleh senarai. Yang hafal banyakkan hafal kan, supaya kita ingat nanti, oh marah, oh syahwat, oh kenyang melampau, oh gila pada harta, oh takut fakir, oh sangka buruk, ta'assub pada mazhab, oh apa ni tadi, apa lagi tadi, kopok, dengki. Ini semua pintu-pintu yang syaitan masuk ke hati manusia, yang boleh merosakkan kita. Cara paling berkesan, yang paling senang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan waktu nak marah ke anak sangat pun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebut dulu. Suami ada telefon perempuan jawab pun, a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar, biar kita halau syaitan dulu. Syaitan akan lari di tambukan sebenarnya. Syaitan akan marah bila kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan dalam solat. Sebab itulah dalam solat kita ada sujud sahwi.
Bila kita sujud sahwi itu kata Rasulullah, targhiman lisyayatin, sebagai satu penghinaan kepada syaitan. Bila kita sujud sahwi, dia kacau kita boleh ingat balik. Bila kita baca ayat-ayat Quran, ayat sajdah, sampai ayat sajdah, kita sujud, syaitan akan lari dalam keadaan menangis. Syaitan kata anak Adam diperintah sujud, dia sujud. Aku ni diperintah sujud, aku tak sujud. Syaitan lari. Kita baca ayat sajadah, kita sujud. Sebab syaitan kata aku tak sujud. Yang dia ni sampai ayat sajadah dia sujud. Tuan-tuan macam mana sampai ayat sajadah sujud tak? Syaitan bila dia tengok orang sujud, dia akan menangis lagi. Kalau dia tengok yang tak sujud, ni macam member aku. Jadi cepat-cepat kena apa? Sajadah wajhihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdi. Syaitan pun masuk. Melalui bila kenyang terlampau sangat pergi makan, tak nak dengarlah kuliah. Sebab tu bagus buat makan selepas kuliah. Ada tempat buat makan sebelum kuliah. Dia pernah pergi ceramah oleh Rasul itu kat Negeri Sembilan, Tamalah apa di sini. Makan dulu lepas maghrib, ceramah lepas Isyak. Dalam lepas Isyak tu ada qasidah, ada nasyid, kata bila aku nak start ceramah. Jadi kalau bila terlalu kenyang, jadi malas nak belajar. Hari ni ada makan? Tak ada. Ada. Bagus makan lepas kuliah. Dia jadi syaitan yang akan masuk. Malas, kita jadi malas nak hadir majlis ilmu, nak dengar kuliah, nak cari ilmu agama jadi malas. Ini pintu syaitan sebenarnya. Sebab tu Najih Mughallazah pun tak kenal. Jadi dia malas nak dengar. Kalau joget cepat je, karaoke cepat je. Aku anak apa? Aku anak orang kampung ke? Tapi bila ini semua pintu-pintu syaitan nak menggoda, nak merosakkan manusia. Bila kita kenal, kita tahu, kita buatlah prevention. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat. InsyaAllah yang saya kata kutipan tu, nak kutip kat mana? Takkan Macam biasalah, kita buat kutipan sikit. Lepas tu JK sampaikan pada Ustaz Ridwan Hashim. Moga-moga hasrat dia bukan nak baiki rumah dia, nak baiki rumah ada orang kampung dia yang ada masalah. Moga-moga memudahkan. Kalau nak baiki rumah dia pun bagus, tapi yang ni bukan untuk rumah dia. Untuk rumah orang kampung dia banyak bantu masyarakat, tolong sekolah Darut Taqwa dan sebagainya. Kesumbangan sekadar kemampuan masing-masing. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz. Saya Maimunah Abu Bakar, Khairiyah Surau Khairiyah. Apa Khairiyah? Wali Korea dipanggil Khairiyah sini. Ya. Tapi ramai orang sebutnya. Kita jemput semua Khairiyah kampung ni. Biasa kita dengar kan? Bukan ni saja, ni ramai lagi orang yang sebut Khairiyah. Sebenarnya bukan Khairiyah, ahli Qaryah. Kita sebut ahli Qaryah. Khairiyah ni nama orang Tongket tu. Memohon restu dan doa Ustaz serta Khairiyah surau ini, semoga kami diberi kesihatan, kebahagiaan dan amalan yang baik, insya-Allah. Tak lupa juga kita doa Al-Fatihah buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah hadiah Fatihah kat Nabi Muhammad. Kita baca Fatihah sampai ada pahala sebab dia yang ajar kita. Satu betul, kita selalu buat amalan. Kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad. Kita yang punya pahala itu tak cukup. Nabi Muhammad confirm automatically sampai pahala sebab dia yang ajar Fatihah. Saya ingat masa saya pun gambaran satu program astro kat Masjid Nabawi. Seorang cameraman, rambut belakang sampai kat pinggang. Cameraman masuk kat Masjid Nabi tu, Gizairah, Ustaz, saya dah hadiah pahala Fatihah kat Rasulullah tadi. Saya kata kau tu tak cukup pahala. Tak payah hajar lah, tak payah hadiah kat Rasulullah. Baca je automatik dah sampai automatically. Dia instruction mati. Dalam bank tu dia mati. Standing instruction dah. Kita baca Fatihah confirm sampai pahala kat Rasulullah. Sebab baginda yang ajar. Kita yang tak cukup pahala lagi. Tak apalah tu. Ni puannya marah kat saya saja je terjumpa ayat ni. Tak semua ayat nak syarah ni. Sama-sama lah kita juga kita
Khairiyah di sini panjatkan doa pada arwah-arwah nenek moyang kita dan juga yang masih hidup. Semoga doa kita ya betul-betul kuat, dirahmati dan dimakbulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mal barakatuh masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbana ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta nenek moyang kami semua, Ya Allah. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil, Ya Allah. Kepada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan tubuh badan kepada mereka untuk beribadat kepada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kekuatan dan kelapangan masa kepada kami untuk menghiburkan hati-hati mereka dan memenuhi impian mereka pada hujung usia mereka ini, Ya Allah. Sebagaimana mereka penuhi segala impian dan kehendak kami ketika kami masih kecil, berilah kekuatan pada kami untuk menziarahi, menjenguk mereka, Ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk melakukan ibadat khidmat kami pada mereka, Ya Allah. Pada beberapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Himpunkanlah mereka bersama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Terangilah kubur mereka, luaskanlah tempat persemadian mereka, Ya Allah. Ampunilah dosa yang telah mereka lakukan sama ada sengaja ataupun tidak, Ya Allah. Kami sebagai anak-anak dan zuriat hanya mampu mendoakan mereka, Ya Allah. Sesungguhnya Rasul-Mu berjanji bahawa doa kami anak-anak akan memberi manfaat pada mereka di sana, Ya Allah. Jadikanlah kubur mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami, Ya Allah. Permudahkanlah sahabat-sahabat kami yang belum bertemu jodoh agar permudahkanlah jodoh mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka pasangan yang soleh dan salihah, dan kurniakanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Murahkanlah rezeki mereka, Ya Allah. Rahimin, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu